Assalamualaikum, bersama saya Nashita Amri dalam edisi Buletin Selatan 7 November 2014. Bagi mereka yang berkunjung ke Johor Bahru terutamanya pada waktu malam, pastinya akan melahirkan keterujaan apabila bandaraya itu kini dilimpahi cahaya. Ini berikutan program pencahayaan yang dilaksanakan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersempena Majlis Perkahwinan Diraja dan sambutan keputeraan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar. Program pencahayaan ini akan diadakan selama sebulan bermula 3 hingga 30 November. Ia melibatkan semua bangunan-bangunan kerajaan dan swasta di kawasan pentadbiran MBJB. Tinjauan kru TV Selatan mendapati kawasan berkenaan turut menjadi tumpuan orang ramai. Majlis Perkahwinan Diraja akan berlangsung pada 8 November ini di Istana Besar Johor Bahru, manakala 22 November merupakan Hari Keputeraan Sultan Johor. Sementara itu, sempena Majlis Istiadat Persandingan Mempelai Diraja Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Cik Khalidah Bustamam yang berlangsung pada Sabtu ini, beberapa jalan utama sekitar bandaraya akan ditutup bermula pukul 5 petang hingga tengah malam. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner ACP Sulaiman Saleh, sebanyak 10 jalan utama akan ditutup yang kebanyakan melibatkan jalan di Pantai Lido bagi kelancaran majlis berkenaan. Antara jalan yang akan ditutup adalah persimpangan Jalan Tun Razak ke Pantai Lido, susur Jalan Tun Razak ke Pantai Lido, lebuh raya pantai ke Pantai Lido, lampu isyarat Country Garden, lampu isyarat Hotel M Suites, Jalan Thompson ke Jalan Skudai Pantai Lido, Jalan Abu Bakar ke Jalan Skudai Pantai Lido, Jalan Gertak Merah ke Jalan Skudai Pantai Lido, persimpangan Tun Sri Lanang ke lampu isyarat Gertak Merah dan Jalan Air Molek ke lampu isyarat Jalan Gertak Merah. ACP Sulaiman berharap semua pengguna jalan raya patuh serta mengikuti arahan daripada petugas trafik bagi melancarkan lalu lintas di kawasan yang terlibat. Dan kita minta semua pengguna jalan raya patuh dan ikut arahan petugas-petugas trafik yang mengawal lalu lintas dan mengarahkan lalu-laluan supaya perjalanan trafik kita berjalan lancar dan tidak menyebabkan kesesakan, terutamanya di sekitar kawasan Pantai Lido dan juga sekitar kawasan Istana Besar di mana majlis persandingan itu sedang berlangsung. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan. Sementara itu, orang ramai yang ingin ke pusat bandar dinasihatkan menggunakan 6 laluan alternatif berikut, iaitu Jalan Kolam Air, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Lingkaran Dalam atau susur Jalan Mahmudiah, Jalan Wong Ah Fok, Jalan Gertak Merah ke Jalan Lingkaran Dalam dan Jalan Datin Halimah. Seramai 936 anggota polis trafik dan 36 pegawai dari IPD Johor Bahru Selatan serta bantuan dari IPD luar terlibat dalam mengawal lalu lintas, pengiring tetamu kehormat serta mengawal orang awam. Manakala seramai 100 lagi anggota ditugaskan mengawal di kawasan istana. Orang ramai yang akan menyaksikan pasangan mempelai diraja dari Istana Bukit Serene menuju ke Istana Besar Johor dinasihatkan memastikan kenderaan mereka tidak menghalang laluan sepanjang Jalan Skudai dari Dangah Bay hingga ke Simpang Istana Besar. Terdahulu, menurut Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor Datuk Abdul Rahim Ramli, rakyat juga berpeluang menyaksikan istiadat perkahwinan diraja menerusi skrin besar yang dipasang di dataran Bandaraya Johor Bahru. Keberita tempatan lain, sebanyak 174 serbuan dilancarkan pasukan polis dari Ibu Pejabat Johor Bahru Selatan bagi menggempur kegiatan perjudian haram di negeri ini sepanjang Januari hingga 31 Oktober lalu. Daripada serbuan berkenaan, seramai 430 orang ditahan dan merampas sebanyak 1,102 mesin perjudian haram dengan wang rampasan bernilai RM17,995. Bagi sepanjang Januari sehingga 31 Oktober, IPD JBS telah membuat serbuan sebanyak 174 serbuan dan telah membuat tangkapan sebanyak 430 orang telah ditangkap. Dan kita telah merampas sebanyak 1,102 mesin perjudian haram dengan wang rampasan sebanyak RM17,995. 17,995 mesin judi yang dirampas sebanyak 1,102 dengan tangkapan seramai 430 orang. Menurut ACP Sulaiman, dalam tempoh seminggu yang berakhir pada Rabu lalu, polis telah menggempur 44 lagi serbuan kegiatan perjudian haram dengan menahan 75 orang yang terlibat dalam aktiviti berkenaan.
Dalam serbuan tersebut, pihak polis merampas 140 buah mesin judi dengan wang rampasan berjumlah RM6,178. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun nekat bertindak mengurung dan mengikat teman wanitanya yang merupakan rakyat Indonesia di sebuah bilik hotel di Johor Bahru akibat cintanya ditolak. Menurut ACP Sulaiman, mangsa yang berusia 28 tahun itu berjaya diselamatkan pihak polis hasil maklumat dari pengawal keselamatan di hotel berkenaan pada pukul 1.30 petang Selasa lalu. Ketika polis tiba di tempat kejadian, suspek yang merupakan seorang penagih dadah cuba untuk membunuh diri dengan mengikat tali pada lehernya di katil tetapi dapat dihalang oleh pihak polis. Dan cuba mengurung girlfriend dia, mangsa ni, di salah sebuah bilik hotel di bandaraya ni. Dan kita telah berjaya menyelamatkan wanita tu, dan pada masa yang sama suspek telah cuba untuk membunuh diri dia dengan mengikat leher dia dengan tali di katil dan cuba untuk bunuh diri, dan pihak polis telah berjaya untuk menyelamatkan nyawa yang suspek yang nak cuba bunuh diri ini. Apabila dia nak mengurung temuan wanita dia, telah dapat kita dapat maklumat, dimaklumkan oleh pengawal keselamatan salah sebuah hotel di sini. Hasil pemeriksaan di bilik berkenaan, polis menjumpai dan merampas 2 paket dadah jenis syabu dan ujian air kencing turut mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 357 Palang 309 Kanun Keseksaan kerana mengurung dengan jalan yang salah dan cubaan untuk membunuh diri. Suspek ditahan reman seminggu bermula Selasa lalu bagi membantu siasatan. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB berjaya memperoleh kutipan cukai harta sebanyak 113 juta ringgit, iaitu melebihi sasaran 110 juta ringgit daripada Januari hingga Oktober lalu. Kejayaan ini diperoleh menerusi pengenalan program cabutan bertuah cukai harta sebagai acara tahunan yang memasuki tahun kedua penganjurannya. Menurut Datuk Bandar Johor Bahru, Abdul Rahman Muhammad Dewam, penganjuran program ini antara objektif MBJB meningkatkan hasil kutipan cukai serta menurunkan jumlah tunggakan cukai harta MBJB. Sehubungan dengan itu, pihak MBJB telah memperolehi kutipan sebanyak 105% daripada sasaran tahun 2014 yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan objektif yang ditetapkan ke atas program ini telah berjaya dicapai. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa majlis cabutan bertuah cukai harta MBJB 2014 di Pejabat MBJB Johor Bahru. Hadiah utama sebuah kereta Proton Previa menanti 75,563 akaun di bawah kawasan MBJB. Di samping 60 lagi hadiah lain seperti motosikal Yamaha LC135, televisyen LED 40 inci, kamera digital SLR, tablet Samsung Tab 3 dan voucher cukai yang jumlah keseluruhannya bernilai RM100,000. Program ini akan diteruskan bagi menggalakkan pembayar membayar cukai dalam tempoh yang diberikan dan menarik minat mereka untuk merebut hadiah yang disediakan. Beliau menyeru agar pemilik harta di kawasan MBJB menjelaskan bayaran cukai dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi mengelakkan tindakan undang-undang diambil. Setakat ini, jumlah tunggakan cukai harta sebanyak RM30 juta masih belum lagi diselesaikan dan melebihi tempoh 10 tahun. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.